بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Sudah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua kesihatan dan kekuatan untuk kita terus beribadah ataupun mengabdikan diri kepadanya. Kerana itulah di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin maupun manusia. Seperti mana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan sama-samalah kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah kurniakan kepada kita kekuatan. Bahkan dalam masa yang sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan dan mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Allahumma amin. Minggu lepas hari Jumaat dah, kerana kita agak kesuntukan masa, kita bicara berkenaan dengan tajuk apakah di antara ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim. Minggu lepas kita dah baca beberapa hadis. Hadis yang pertama berkenaan dengan bila putus silaturahim ni ataupun baloh lebih pada 3 hari, Nabi kata la yahillu li rajulin, dia tidak dibolehkan, dalam erti kata haram mereka-mereka yang memutuskan silaturahim. Orang kita ni dia kalau boleh memutuskan silaturahim, dia rasa kau ganah. Dia rasa kau bisa. Hari Jumaat tak tengok ni hok duduk viral di Facebook. Klinik alah topak tu. Hok mengamuk akak meja. Dia kata ambo, adik-adik ambo apa lawe lagi. Usaha demo. Ni kalimah-kalimah hok bahayalah ni. Deh. Maknanya kalau betul dia buat, dalam hadis Nabi kata, kalau 3 hari tidak bersilaturahim, mati salah seorang dakhalan nar, tempat dia api neraka. Jelas Nabi cerita. Tak ada kata susuk-susuk dah. Nabi kata jelas. 3 hari lebih dia membalah, mati salah seorang dakhalan nar, masuk api neraka. Nombor 2 katanya Nabi, orang yang balas setahun ni kasfidami fauqa sadatan. Orang yang balas lebih setahun ni, dosa dia seolah-olah bunuh. Pahal kita dek jajak bangga, balas anak beranak, gotong goni, tak pergi mari, duk bangga duk cerita kat orang. Cerita kedai kopi lah. Patut jenis-jenis hak serupa dia sama tolu, dia kata, besok demo. Sudah. Sepatut kita beri nasihat ke dia. Cerita, demo kena ancaman Nabi ni. Ancaman api neraka. Quran tak baca lagi ni. Dalam Quran kita tak cerita lagi. Ancaman kepada mereka-mereka yang memutuskan silaturahim. Nombor 2 Nabi kata, seperti mana dosa bunuh. Orang balas lebih setahun. Pahal kita ni kalau balas, kalau adik-beradik, pakai sup. Yang ketiganya, hak lebih dahsyat lagi, kita suku sembes semaya, pagi petang siang malam ni, sebenarnya
As-salah hiya ad-du'a. Kalau kita bicara sikit tajuk apakah yang dimaksud dengan semaya lughatan dari sudut bahasa. As-salah hiya ad-du'a. Semaya ni doa. Start daripada takbiratul ihram, doa saja duduk situ tu. Doa saja. Doa iftitah tu doa dah. Nabi minta kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barad. Semua Nabi minta keampunan daripada Allah. 3 peringkat Nabi minta. Mula-mula Nabi kata, ya Allah, jauhkanlah aku daripada dosa aku seperti mana jauh timur dengan barat. Ya Allah, sucikanlah dosa aku ni seperti mana kain putih hak cuci daripada kotor dia. Kita pakai baju lain, kalau kena kotor dia tak apa nampak, putih dia nampak. Ada putih sawo, ada tai lalat nampak selalu dah. Orang dia basuh, jemur dah nampak peta. Orang dia puluk. Maknanya Nabi seolah minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah semua dosa hamba ya Allah. Biar tak meninggal ya Allah. Siapa setara tu? Hak kita pelik, Nabi ni maksum. Tiba-tiba Nabi baca doa ni. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, berapa dia mau baca lepas pada takbiratul ihram sebelum pada baca Fatihah? Sebab aku tengok musnyak sebentar. Berapa dia akan baca ya Rasulullah? Nabi berjawab dengan hadis tadi. Ngesuk Nabi kata, Allahumma naqqini minal khataaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku ya Allah daripada segala kesalahan dosa ya Allah dengan air, dengan embun, dan juga dengan salju, iaitu ais sejuk. Berperingkat Nabi mohon keampunan daripada Allah supaya dosa dihapuskan. Hak tu baru doa iftitah. Kita tak bicara Fatihah lagi. Kita tak bicara baca dalam rukuk, i'tidal, sujud. Sujud di antara kesan yang cukup besar. Sebab Nabi kata, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru fihi min ad-du'a. Nabi kata saat paling hampir hamba dengan Tuhan ketika mana sujud pada Allah. Oleh kerana itu katanya Nabi fa'aksiru fihi minad du'a, maka hendaklah kamu memperbanyakkan doa ketika mana sujud. Cuma kita semaya dengan Tok Imam ni kena ikut Tok Imam lah. Tok Imam doa Allahu akbar duduk antara 2 sujud, kita kena duduk 2 sujud. Jangan kita duduk ke doa sampai kita tinggal dengan Tok Imam. Sebab syarat kita dengan Tok Imam tak boleh tinggal. Dah, bila mana Tok Imam sujud kena sujud, Tok Imam takbir kena takbir. Baik. Begitu juga duduk antara 2 sujud, doa juga. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini ataupun rabbighfirli doa juga. Kemudian sujud sekali pula, doa juga. Kemudian duduk tayakhir sebelum wisalat, doa pula. Begitu banyak doa kita minta kepada Allah dalam semaya. Pagi, petang, siang, malam, tiba-tiba kita ada putus hari. Putus hari. Bagaimana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata fi tu'radul a'mal, amalan manusia ni akan dibentai di hadapan Allah dalam fi kulli jum'atin marrataini, dalam seminggu 2 kali. Yaumul Itsnaini wa yaumul Khamis, hari Senin sekali, hari Khamis sekali. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min, maka Allah ampuni segala dosa hambanya illa bainahu wa baina akhihi syahna, melainkan dia dengan saudara dia adanya permusuhan, adanya persengketaan, ataupun adanya perbalahan. Putus hari. Allah perintah kepada malaikat supaya akhiru tangguhkan pengampunan untuk hamba aku ni. Baik ali semua. Semaya pagi petang semalam, tiba-tiba Allah tangguhkan pengampunan bagi mereka-mereka hak balah tak ada. Hak ada putus hari tak ada. Baik. Hak tu kalau kita tengok 3 peringkat dari sudut hadis. Kita tengok daripada Quran pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-23. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Iaitu bermaksud maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi, maknanya maksiat,
Dia dalam masa yang sama memutuskan hubungan kekeluargaan. Ni. Allah Subhanahu wa taala suruh supaya manusia ni kabar kata berkenaan dengan dosa yang dibuat. Dia juga yang kedua kepada dia dalam Jumaat. Wa tuqatti'u arhamakum. Pemutusan silaturahim. Apa ancaman dia? Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Dahsyat ni. Pahak tadi duk jajak duk bangga. Duk kata hamba balah dengan mulah ni siapa kesuk dan sebagainya. Oh. Jadi kalau kita orang ada situ, kita kena nasihatlah ke dia. Kita kena nasihat. Sebut kepada dia ancaman yang amat dahsyat daripada Allah. Ditangguhkan penangguhan pengampunan dosa baginya. So, yang kedua, laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masa yang sama ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Dah. Walaupun hati ada, mata celik, tapi tidak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi ini ancaman daripada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat besar dia punya ancamannya, yang sepatutnya kita ambil cakna belakang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, contohlah kalau ada di antara kita hak tak pergi mari, hak balah dan sebagainya, kita letak ancaman tadi ke depan supaya kita selamat, supaya orang kita balas tadi selamat. Cuma kalau kita ni dah berusaha silaturahim, orang kalau balas ni hari Jumaat tembung tengah jalan, hak tu paling kat tu, hak tu paling kat ni. Pak bawah tu, ya siapa pak bawah? Moga sama hari Jumaat masjid ke. Ya parking motor dia tengok, seteru ada ni. Oh, ada sikit dia musim kat lain. Tak sewit tembuk. Siapa setara tu. Jadi kadang-kadang kita hok duk semaya suku sembah, mari masjid dan sebagainya. Jadi ada benda hok sakok situ. Jadi cara supaya tak sakoknya lagu mana? Kena bersilaturahim balik. Kalau kita dah pergi bertemu, berusaha untuk menghubungkan semula silaturahim. Kalau demo tak si juga. Tak si silaturahim juga. Tak si baik juga. Dia gini. Kalulah punca hok ia jadi kau balah tadi, contoh lik kita, contoh masalahnya lik kita, katalah kita ni ada munuh bagi dia salah dok pinjam ni wis mula dalam keadaan penuh, dia kata gini, dia mau kena ganti sepatu, kita kena gantilah nak besar tu. Cuma kalau kita ni tidak ada berkait mungkin sebab lain, tapi benda tu dah settle, tapi dia mau nak agak panjang, kita dah bermanis muka dah pergi bertemu dan sebagainya. Kalau dia tak sejoga, selesai lah hal itunya. Selesai dah. Dia yang terbaik di antara mereka-mereka hok balah ni, orang yang lebih dulu wisalah. Nabi nak ayat, orang yang mula-mula bersilaturahim, inilah orang yang paling baik di antara tadi. Jadi kita kata sini hari Jumaat, hak ni lah hak tak ada nak habis lah, oleh kerana kita kesentukan masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kata sini kepada kita kekuatan. Kalau ada orang-orang hak lepas-lepas dah kita balas dan sebagainya tak baik perkara ini. Jadi mudah-mudahan kita usahalah, ikhtiarlah untuk berjumpa dan sambung balik silaturahim insya-Allah. Baik. Malam ni hari Jumaat kita akan baca muqaddimah daripada kitab Tazkiyatun Nafs, iaitu bertajuk penyucian jiwa dalam Islam. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan jalan bagi para hamba-Nya untuk meraih keredaannya. Allah Subhanahu wa taala membentangkan jalan-jalan hidayah bagi mereka serta menjadikan ittiba'. Ittiba' ni maknanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, mendaulatkan mereka sebagai hamba-hamba-Nya, lalu mengikrarkannya dengan penghambaan dan tidak menjadikan selainnya sebagai tempat untuk kita berserah diri. Kerana di Jumaat, bila kita serah diri kita selain daripada Allah, itu adalah di antara dosa yang paling besar. Itu adalah di antara dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzali liman yasha. Baik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Maknanya dosa menyekutukan Allah. Maknanya kita bila ada berajak
Gi kepada pohon tu, gi kepada pohon ni. Duk percaya kau boleh bitel. Duk percaya kau burung. Duk percaya kau kucing. Duk percaya kau burung pati. Ramah ni. Ramah. Hak duk percaya kau lagu ni. Walaupun duk semaya best, duk percaya lagu ni. Akidah ni tunjuk. Dah. Akidah ni tunjuk. Allah cerita segenap permasalahan, tajuk paling sempurna dalam Quran ni akidah. Hak lain Allah cerita satu juzuk saja. Iyalah kalau semua benda nak tapak dalam Quran ada ning pun tak cakap nak belak. Tak cakap nak habis lagi itu. Maknanya kalau semua nak cerita nak buku dalam Quran belaka, oh lagi dahsyat kan? Tak tahu lah ni bagi dua ke lagi kita. Jadi itu hikmah. Allah cerita keseluruhan permasalahan akidah dalam Quran. Adapun persyariat lain, Allah Subhanahu Wa Taala hanya cerita satu juzuk lebih kurang gitu sahaja. Baik semaya, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Baik. Jadi tidak dapat tidak. Dan keberserahan diri kita ni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada lainnya. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyemai benih iman dalam hati mereka. Allah Subhanahu Wa Taala yang semai keimanan dalam diri kita semua. Kerana mereka redha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama. Apa? Sebab kita redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabbul Alamin. Dan Tuhan sekalian alam. Dan juga Islam ini adalah sebagai agama. Saya bersaksi bahawa tidak ada ilah dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Sebagai ulama diterjemah, tidak berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya. Sebab bila tidak bubuh kalimah sebenar-benarnya, ya semaya juga dia minta dengan benda lain. Baik. Yang tiada sekutu baginya. Sebuah persaksian yang saya ikrarkan bersama orang-orang yang bersaksi, maka saya pertahankan dengan kesabaran dan tindakan orang-orang yang ingkar, dan saya simpan sebagai bekal pada hari kiamat kelak. Saya juga bersaksi, maknanya diguna istilah saya ni, penulis kepada kitab kita ni. Saya juga bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang terpilih, nabi yang diredai, dan utusannya yang jujur lagi terpercaya. Semua ucapannya bukan berdasar hawa nafsu, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau kecek ni bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau pada saat misi kerasulan hampir terputus. Nabi sebut dalam hadis yang lain, yang mana kamu pada hari itu sedang berada dalam jurang untuk terjerumus dalam jurang api neraka Jahannam. Dalam situasi yang begitu berat di zaman jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tarik daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Baik. Kalau kita mengaji fiqh dan sebagainya, maka kita boleh tengok dah apa yang dimaksudkan oleh Nabi, tarik manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau kita mengaji fiqh. Baik. Cuma tidak perlu kita ulas inilah dalam bab fiqh. Kalau kita mengaji, maka kita akan dapat nampak dah apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau, iaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menunjukkan manusia ke jalan yang paling terang dan lurus. Allah mewajibkan hamba-Nya agar menaati, mengagungkan, menghormati, memuliakan dan memenuhi hak-haknya. Dia menutup semua jalan selain jalan yang dituntun oleh beliau. Dia melapangkan dada dan meninggikan nama beliau. Selain itu dia membuka mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang tertutup dengan diutusnya sebagai seorang rasul. Maka berkat risalah beliau, bumi yang sebelumnya gelap gulita menjadi terang benderang, dan hati yang sebelumnya tercerai berai menjadi satu. Orang Arab ni kalau balah keturunan. Jangan kita duk berasa kita je hak balas paksud ni, Arab belah tu juga. Dah? Kalau orang kita lah ni duk percaya contohlah kelip balasah panah sehari dua ni ke? Kelip balasah. Jadi tok lelaki ni suruh bini buat air, kopi beli roti butuk dah. Roti panah tu cicah kopi sedap ke. Malam-malam. Jadi bukalah nyala dapur muka panah.
Bunyi buratu. Tak tahulah jauh kodok bunyi lagu tu. Cuma bunyi buratu lah. Jadi orang kita bunyi buratu ni kak. Biningnya. Bila-bila duk kucai. Siapa dia lah mati esok. Gua nak ni semua. Tok laki maya surah tu. Duk dengar orang ngajak kan. Boleh bawa kereta ni. Nak pergi Kuala Lumpur. Baru lepas tubik lorong ni je. Cuma lain lah pakai sini. Orang sini alhamdulillah. Tubik tadi bawa ni tah. Sudah. Hamba tu bagi majar ni. Kepercayaan ni masih ada. Bukan Melayu saja. Caya bagian ni. Arab dulu lagu tu juga. Dipanggil tatayur ni. Duk caya kepada menate-menate hak terbang. Orang kita pun lagu tu juga. Dilangkaui dan sebagainya. Kepercayaan dia. Bila boleh mari. Lagu ni. Ini khurafat berlaku ni. Jadi kita kata sini. Benda-benda lagu ni. Bukan orang kita saja. Orang Arab pada. Cuma bila mana Nabi mari. Nabi nak supaya semua benda kebergantungan kita tak klik kepada Allah. Dah klik kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah. Berkenaan dengan tajuk takdir dan sebagainya. Baik. Hak ni dalam masalah akidah. Kemudian, dakwah beliau berjalan laksana matahari yang menyinari semua penjuru. Agama beliau menembus setiap sudut yang dilalui siang dan malam. Semoga selawat Allah selalu tercurahkan kepada beliau, keluarganya yang baik lagi suci, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berkemilauan cahaya di sisinya. Amma ba'd. Adapun setelah daripada itu, Allah menganugerahkan kemudahan kepada hambanya dalam menyusuri jalan kebaikan serta memalingkan dari kejelekan dan kemungkaran. Memperhatikan hal-hal yang bisa membersihkan jiwa dan melembutkan hati agar selalu patuh pada syariat Allah merupakan salah satu faktor kebaikan yang paling agung di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muara kebahagiaan dan kesengsaraan adalah hati. Ni dia nak cerita berkenaan dengan bila sebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ni maknanya apa dia kita nak bicara? Bukan bicara bab tangan, mata dan sebagainya, bicara bab hati. Dia bicara bab hati. Hati ni kita kata sini benda yang tak boleh orang nak nilai. Tak boleh orang nak jaga. Sebab yang mengetahui hanyalah Allah. Yang mengetahui hanyalah Allah. Sebab tu kita disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terima apa yang zahir orang buat. Benda dalam hati tidak perlu ada prasangka. Sebab tu dalam Quran sebut sebahagian inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebahagian daripada prasangka itu dosa. Kalau baik alhamdulillah. Bila prasangka tu buruk, maka ia berkait dengan dosa. Macam-macam. Baik. Jadi dia nak bicara ni masalah hatilah. Ada panduan-panduan bagi masalah hati. Ketahuilah hati yang akan mesra, hati yang akan merasa bahagia dengan ikhlas kepada Allah. Hati hanya akan merasa bahagia dengan ikhlas kepada Allah. Ali jemaah. Contohlah kita kata sini. Orang yang tak jaga semaya bel, tapi Tuhan dia nikmat kesenangan dan sebagainya. Agak-agak dia berasa lega ke dia? Sedangkan dia ni tidak mentaati Allah. Bismillah 24 jam, pergi mari. Tak ada masa nak semaya. Berasa lega ke dia? Tak lega Ali jemaah. Tak lega. Kelik di rumah meneng tak tanya tarahi. Tak lega duduk lagu ni. Tak lega. Sebab manusia dia tahu tuntutan dia. Dia tahu apa yang Allah tuntut ke atas setiap hamba, setiap mukallaf tadi. Melainkan tuntutan itu terpenuhi, barulah jiwa ni berasa lega, sakit lega. Hamba selamat daripada ni, hamba selamat daripada ni. Semaya bel hamba jaga, zakat terus hamba bayar, puasa hamba alhamdulillah. Ada pitih dah, kita pun dah pergi Mekah. Kita akan berasa kewajipan tadi lega, tenang. Baik. Ia hanya akan merasa tenang dengan zikir dan juga menaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram. Orang yang beriman kepada Allah, maka hati mereka ni akan jadi tenteram. Nak bicara balik bab beriman ni boleh buka dalam surah Al-Mu'minun.
Deh, dia punya spesifikasi, ciri-ciri orang-orang yang beriman. Banyaklah ciri-ciri dia, cuma itu di antara kita kata sini ciri-ciri yang besar. Deh, kalau ciri-ciri selain daripada tu tidak menyakiti jiran dan sebagainya, itu juga termasuk daripada beriman kepada Allah. Baik. Iaitu dengan mengasihi Allah. Maknanya orang beriman ni, hati dia ni akan berasa tenang bila dia ni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan mengasihi Allah lah hati akan menjadi tentera. Baik. Sebab tu kalau kita tengok bila ulama-ulama bahas dalam kitab bab zikir dengan doa. Kitab bab zikir dengan doa. Sebab sekarang ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan makanya jiwa manusia ni, hati ni untuk berasa tenang ni hanya dengan cara ingat Allah. Bila hati ingat kepada Allah, hati manusia akan berasa lenang. Akan berasa lenang. Baik. Kalau kita tengok di Jumaat dia, ulama buat bab. Contohlah, salah satu daripada bab ibadat. Kita ambil hak mudah lah. Berapa dia? Di antaranya doa, di antaranya zikir. Maknanya benda yang agak tidak diikat dengan perbuatan yang tertentu. Macam nak semaya, kena ada semaya, kena tutup aurat, tempat semaya kena suci, dah. Ngadap kiblat, tahu masa mana boleh semaya, tak boleh semaya. Zikir tak, anytime boleh zikir. Bila-bila masa pun. Bahkan Allah sarankan supaya kita memperbanyakkan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Banyaknya lagu mana? Macam kita sebut minggu lepas. Ada punya waktu-waktu dia. Setiap pergerakan perbuatan kita ni ada doa-doa yang khusus yang ditunjukkan baik daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ikut satu persatu tadi, start daripada tidur, bangun tidur, tengah tidur tu mimpi, bangun nak masuk jambai, tubik jambai, pakai baju, cat baju, mari masjid, dipenuhi dengan doa. Dan juga zikir. Baik. Jadi zikir ni ada adab dia. Ada adab dia. Hari Jumaat. Cara Nabi berzikir cukup mudah. Cara Nabi berzikir cukup mudah. Biasanya Nabi duduklah sudah semaya subuh, selesai wirid, gotong-gotong, lepas semaya apa semua, Nabi duduk tempat dia tak ada, Nabi berzikir. Nabi tunggu sehingga matahari naik, lepas tak lama sebentar, Nabi semaya sunat dua rakaat, Nabi klik rumah. Nabi klik rumah. Mudahlah zikir. Cuma zikir ni boleh kalau kita buat, contohlah boleh berjalan, boleh. Kita buat zikir boleh duduk, boleh juga. Ataupun kita zikir boleh senggeng pun boleh juga. Dalam Quran sebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Walaupun ulama sebahagian besar hadis ni dia kait dengan semaya. Ulama-ulama tafsir, kebanyakan ulama tafsir menafsirkan ayat ni sebenarnya nak cerita bab semaya. Kemudian dikaitkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis daripada Imran bin Husain, dia kata ya Rasulullah, hamba kena buasi. Lagu mana hamba nak semaya? Nabi kata, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala junubin." Nabi kata boleh semaya berdiri. Tak mampu boleh duduk. Tak mampu duduk boleh berbaring. Sebahagian besar ulama tafsir menafsirkan ayat tadi dalam masalah ada semaya. Keringanan dalam semaya untuk mereka yang tidak berkemampuan. Namun di sana ada ulama guna juga nak ayat zikir boleh. Cuma di Jumaat tidak ada ulama tafsir yang menafsirkan, ni perhatian. Zikir boleh musing, tak ada. Tak ada. Tapi orang buat zikir dengan cara musing. Tak ada ulama memahami dalil tadi zikir boleh nocak. Toing toing toing. Ada kita cerita ni. Hak boleh babak pun ada. Allah Tuhan. Pas nak kena guano dengan ayat Quran ni. Bila Allah sebut, Allah nyatakan dengan mengasihi Allah jiwa jadi tenang. Ni bukan tenang, babak tak khabar. Dalam ayat akhir, sebelum pada akhir, ayat tak silap 25 ataupun 26.
daripada surah Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintah supaya zikir tadi fi nafsik. Maknanya perlahan ke suara. Di antaranya juga tadarruan wa khifah. Dengar kita kata sini, dengar adanya perasaan rendah diri, dia takut kepada Allah. Hadis jemaah, hak zikir belum naya, belum Allah, belum musik, macam-macam cara orang buat lah ni. Sedangkan kalau kita tengok sahabat hari tu, betapa mereka jaga dalam masalah zikir yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nampak pelik sikit-sikit kita tegas selalu. Mana dia buat tak sepuluh Nabi buat ni? Itu di antara kita kata sini adab-adab dalam masalah zikir. Dah. Kemudian ahli Jumaah, maka dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan, jalan meraih kebahagiaan ialah dengan memperhatikan, memperbaiki dan mengobati penyakit-penyakit hati supaya selalu menaati Rabb-Nya. Orang yang beruntung ialah orang yang mendapat pertolongan Allah, dan orang yang hina ialah orang yang terhalang daripada pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata sini, ini dicerita sikit berkenaan dengan dulu hak ni sebenarnya kitab ni cetakan kedua dah. Sebab cetakan pertama dia ni dia kata agak banyak kesilapan, lebih-lebih lagi dari sudut hadis. Jadi dia kejap balik, dia kemaskini balik kitab ni. Mana-mana dalil hak dia berasa tak berapa gagah, jadi dia tak masuk. Dia ambil dalil-dalil yang sahih. Supaya kita gini, kita nak bersendar kepada Nabi, selesai, boleh. Kalau hadis dhaif, ulama masih lagi bahas. Sebahagian ulama walaupun terima, contoh Imam Nawawi dalam bab hadis fadailul a'mal, hadis keutamaan, tapi nak menyatakan sunnah tak boleh lagi. Syarat nak beramal dengan hadis dhaif ni agak banyak, 5 lebih kurang yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Di antaranya tak boleh nak nisbah kepada Nabi. Nak kata tak boleh. Yang kedua tak boleh nak iktiqad ada keutamaan yang tertentu. 2, nak kata Nabi buat tak boleh dah. Nak royak boleh, pahala khusus seperti mana sebut dalam hadis, tak boleh juga. Ini fadailul a'mal. Orang yang nak beramal dengan fadailul a'mal, dia kena lepas 5 syarat tadi. Dia kena lepas waktu dulu. Baru boleh dalam untuk beramal. Supaya penisbahan itu tidak terus berlaku kepada Nabi SAW. Dia hanya boleh kata, mudah-mudahan, agak-agak boleh. Gitu je. Nak kata, tak boleh. Tapi kalau hadis sahih, memang betul. Kita boleh sandarkan kepada Nabi SAW. Itu di antara syarat-syarat dalam untuk beramal dengan hadis dhaif. Oleh kerana itu, bila pengarah kitab kita, dia tengok ulama-ulama hadis dalam mazhab Syafi'i sendiri pun agak tegas dalam isu ni. Dia waktu ambil hadis dhaif tadi. Dia waktu ambil daripada kitab dia ni. Maknanya dia hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih. Baik. Memang sebenarnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, di antaranya Imam Nawawi, walaupun Imam Nawawi menyebut sedemikian, tetapi syarat-syarat dari sudut untuk beramal dengan hadis dhaif itu ada di punya syarat dia. Baik. Kemudian oleh kerana itulah dia cetak balik kitab ni, dikemas kini, hak mana dia berasa hadis tu apa kuat, maka dia ketepikan daripada kitab ni. Kemudian saya juga telah mencurahkan segenap kemampuan untuk mengoreksi ulang hadis-hadis marfu'. Hadis marfu' maknanya hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membuang setiap hadis yang dhaif meskipun masyhur. Sebab pada prinsipnya hadis sahih saja sudah lebih daripada cukup. Baik, apa dia bawa hadis dhaif? Sebab dia sebut sini, dia kata pada hamba lah, dia kata pada pengarah kitab kita ni, hadis sahih tu cerak dah. Nak sandar tu lepas dah. Maknanya ada lesen dah kita nak sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata sini hadis sahih ni selesai dah. Hadis sahih ni dikira selesai. Baik. Kemudian setiap hamba sayogianya lah menerapi hatinya dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Serta hal-hal yang lain yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ubat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu tidak selayaknya hati diubati dengan hadis-hadis yang palsu, iaitu maudhu'.
cerita yang dibuat-buat dan berita-berita yang diisi dengan kepalsuan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat ini turun ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah, ketika mana haji wada. Yaitu bermaksud, maka pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Oleh kerana itu, Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah adalah pedoman hidup yang menjamin kebahagiaan individu dan masyarakat di dunia serta di akhirat. Apabila manusia meninggalkan keduanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dipanggil masdar, dia tunjah dalam agama kita ni, lebih mengutamakan konsep-konsep duniawi dan undang-undang manusia, serta menggantikan hadis sahih dengan hadis-hadis yang maudhu', maka mereka akan sengsara di dunia bahkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Surah Taha ayat 123 dan juga 124. Kemudian, perintah Allah, petunjuk Allah, termasuk pembahasan tentang zikir, terhadap tentang kitab dan sunnah Rasulnya. Segala bentuk ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka haruslah sesuai dengan ketentuan syariat. Baik. Maknanya ibadat yang kita nak buat, litaqarrubi ilallah, untuk kita nak dekat dengan Tuhan. Kita ambil contoh yang mudah. Berapa dia hari Jumaat? Puasa. Puasa ni start puasa min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Start daripada terbitnya fajar, iaitu masuknya waktu subuh sehingga ghurub, sehingga terbenam matahari. Tiba-tiba ada hamba Allah, dia kata hari ni hamba moga sekala 7.30 buka dah. Kita lebih sikit hari ni 7.30. 7.8 pukul contoh. Pukul 8 lah, letak pukul 8 buka hari ni. Kok lah boleh pahala lebih sikit pada sekala. Boleh kali Jumaat? Tak boleh. Tak boleh. Bahkan Nabi larang. Kita ketemu hadis depan lagi insya-Allah. Baik. Kemudian, jadi tidak dapat tidak, dia nak puasa dia tu sah, diterima oleh Allah, dapat ganjaran pula. Tidak dapat tidak, ketentuan ibadat hak dia buat kena serupa belah mana hak Nabi buat tadi. Kena serupa belah mana hak Nabi buat tadi, bentuk ibadat tu. Jelas di Jumaat dia, ibadat tu sendiri. Baik. Inilah sumber autentik dalam Islam dan juga kaedah yang dikukuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Orang yang buat amalan, dia puasa, dia tak buka contoh. Maka katanya Nabi, dia buat amalan, dia kata amalan itu amalan Islam. Sedangkan persyariatan tak lagu tu, maka amalan itu dikira tolak. Saja. Baik. Bahkan Nabi sebut, umat aku akan berada dalam kebaikan selagi mana melewatkan sahur, menyegerakan berbuka. Kebaikan ini dia tak boleh. Sebab Nabi sebut dalam hadis. Kemudian diingkar kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada orang yang nak dekat dengan Tuhan, tetapi jenis pahal dia lagu takdi. Jadi kena betul balik. Kena betul balik. Sebab ada sahabat yang mari bertemu dengan Nabi. Kemudian dia kata sini, ibadah bukanlah penyeksaan terhadap diri sendiri. Nak habis masa dah kali Jumaat. Baik. Ibadah bukanlah penyeksaan terhadap diri sendiri, dan setiap penyeksaan terhadap diri sendiri bukanlah ibadah. Islam ni tak ada ibadat hak seksa. Ibadat yang menyeksakan, ibadat yang kita kata sini menyukarkan, memayuh, tak ada. Contoh, sebahagian orang dia klaim dia ni Islam, tapi cara dia dalam taqarrub ila Allah gana, dia pocok lidah dia ni dengan besi panah.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah nyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu dalam kebinasaan. Tak kena. Tapi ada orang Islam yang pelampau ni aning cara dia nak mendekat diri kepada Allah. Sedangkan tidak ada. Baik, sikit lagi semua lepas tu kita tutup. Seperti mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok seorang lelaki tua dipapah, kena papah oleh dua orang anak dia. Nabi tanya, dua lelaki tadi. Bapa Nabi tanya, "Apa ayah mari ni?" Dua anak tak dijawab. Dia kata, "Ya Rasulullah, ayah hamba bernazar nak jalan kaki." Sedangkan dia tak boleh jalan. Dia menyeksakan diri dia dengan cara tadi. Bernazar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Inna Allah an ta'dhibi hadha nafsuhu li ghaniyun." Nabi kata sesungguhnya Allah tidak memerlukan penyiksaan ayahmu terhadap dirinya sendiri dalam untuk ketaatan kepada Allah. Tak perlu. Kemudian Nabi perintah supaya ginilah bawa ayah naik kenderaan. Selekeh. Maknanya dia nak cerita sini, Islam ni adalah satu agama yang tidak ada penyiksaan pada diri, tak ada. Maknanya orang yang kata dia ni Islam, tiba-tiba kita tengok dalam Facebook cara ibadat dia super tak ada. Duduk tanah gahak dahi dia ni tanah semata-mata nak pergi kubur mulut Tok Wali. Jenis ni karuk ni hak tak kena dengan Islam, kanda Islam. Dia banyak lagi contoh lain hak dibawa oleh pengarang kitab kita ni yang akan menjelaskan lagi lagu mana gambaran Islam yang sebenar dalam masalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hadis terusnya banyak lagi ni hari Jumaat berkenaan dengan bab ada orang bernazar nak berdiri tak boleh duduk tengah panas ceng. Ada lagi hak pahal mana dia kata gini kalau Nabi setahun ni ibadat dia kita kena lebih pada Nabi lah, kita kena puasa 6 hari tak buka mana hari Jumaat ataupun hamba dalam erti kata hamba tak boleh nikah. Ada ni kefahaman dia tadi. Jadi Nabi lah yang memperbetulkan balik kesalahfahaman mereka terhadap pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk selebihnya ni insya-Allah sambungnya mungkin kita habis minggu depan lah. Kita punya mukaddimah ni. Mudah-mudahan hari Jumaat sedikit sebanyak yang kita dengar pada malam ni mukaddimah dan juga sedikit hadis dia berkenaan dengan pengibadahan dia kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cara-cara ibadat dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat jadi panduanlah dia kepada diri kita semua dan mudah-mudahan apa yang kita dengar ni pakat sapalah kepada ahli keluarga insya-Allah. Sebab nyanyi juga dah kita mari masjid sama kelik di rumah bini duk caya ke burung atu. Jadi kena betul balik situ. Cerita semula lagu mana berkenaan dengan takdir dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk amal dan sampai ke dalam kehidupan harian kita insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.